Okey, boleh kita mula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Syah, kita tengok soalan yang pertama. Kalau kamu tengok soalan saya dia memang kelabuh tak nampak kan? Mungkin sebab saya punya connection kot kat sini. Okey. Tapi tak apa, kita tengok soalan nombor 1 kat sini. Nombor 1, Rajah menunjukkan satu graf. Ini kertas objektif kertas 1 matematik kan. Trial baru ni ramai juga yang sangkut kan. Okey. Sangkut tu bukanlah nak kata gagal, tak ada, tak dapat markah yang memuaskan lah kan. Okey. Ini topik dia adalah teori graf kan. Topik teori graf. Kalau kamu tengok Rajah 1 menunjukkan graf antara berikut yang manakah merupakan satu subgraf bagi graf itu. Okey, subgraf bila dia kata subgraf kat sini, dia mesti betul-betul sebiji dengan graf yang asal tu. Dia kena betul-betul sebiji dengan graf yang asal. Dia tak boleh lagi. Okey. Kalau dia lain, dia bukan subgraf. Okey. Oh, saya kena tukar kamera juga ni. Jap. Okey, subgraf subgraf adalah dia mesti exactly dengan dia punya nombor-nombor ni, kita panggil pemberat dia, nama dia mesti sama juga. Contoh kalau kita tengok A, cek dulu dia punya bucu dia. A, D, E, C. Cantik, betul. Okey, dia punya tepi dia pula. Dia punya tepi dia pula tengok E1, E8, E7, E6. Bukan, dia tak boleh. Dia mesti sama sebiji. Okey, B, A, C, D, D tak ada tak apa. Yang ada, cek yang ada je. E, B, okey, dia punya tepi pula. E2, sini E1. Terus, tak boleh salah. Ia kebanyakannya tepi yang salah kan. Okey, C, A, D, bila masa pula ada AE. AE tak ada AE. Ini letak je, habis salah kan. Dia itu nama subgraf. Subgraf dia mesti sama sebahagian ataupun kita mesti benda tu mesti sama sebiji lah. Jadi jawapan kita D lah. Kalau kamu cek betul lah. A, D, E, C, E5, E8, E7, E1. Semua betul. Okay. Ini topik antara topik yang mudah dalam exam kamu untuk nak score benda ni. Fazilah nak masuk Fazilah. Okay. Nombor 2. Kita terus pergi dekat soalan nombor 2 pula. Okay. Boleh nampak ke? Yang ni boleh nampak ke Syah? Boleh cikgu, boleh. Yang ni boleh sebab kalau saya tak apa share dia nampak besar sikit. Saya buat ni. Saya okey. Boleh ikut kan? Turunkan lagi kamera tu bagi dekat. Dia fokus tak betul. Okey, antara yang manakah tidak terlibat dalam proses pengurusan keuangan? Yang manakah tidak terlibat dalam proses pengurusan keuangan? Yang ini logik je soalan dia. Menetapkan matlamat keuangan, menetapkan jenis pembelanjaan, mengkaji semula dan menyemak kemajuan, menilai kedudukan keuangan. Okey. Yang mana kita tengok sini? Ini dia kata antara berikut manakah tidak terlibat proses pengurusan keuangan. Dalam proses pengurusan keuangan kita ada SMART. Saya rasa apa nama dia? SMART ke? Bagi saya rasa SMART kot, SMART. Proses pengurusan keuangan. Yap. Okey. Jadi kat sini saya nak beri kertas ni. Kertas saya. Ni boleh kot. Boleh ni. Sebelah ni. Tak clear. Tak apa, saya tak tahu kenapa hari ni tiba-tiba kamera saya ni tak berapa clear. Kita share juga lah bagi nampak berikut. Okay, nampak? Saya share pun dia tetap tak clear juga. Dia macam tak clear juga Okay, jadi kita tengok kat situ. Antara berikut
yang manakah tidak terlibat dalam proses pengurusan kewangan. Ini kita panggil dia proses pengurusan keuangan. Okey. Proses pengurusan kewangan ni yang satu, nombor satu kamu kena ingat cerita dia. Menetapkan matlamat kewangan. Kita panggil dia matlamat. Matlamat kewangan. Nombor dua, kedudukan. Oh, bergoyang-goyang kamera ni. Kedudukan kewangan, level mana kedudukan kita. Kemudian plan. Plan kewangan kita. Kemudian dah ada plan, dah ada matlamat, ada kedudukan, kita dah nombor 4, kita dah boleh laksanakan. Kita boleh laksanakan plan tu lah, laksanakan plan. Laksanakan plan kewangan kita. Kemudian nombor 5, okay, kita dah ada matlamat. Kemudian kita boleh semak kita punya kelayakan kita, kedudukan kita. Boleh buat, tak boleh buat. Apa plan kita. Laksanakan. Dah laksanakan, kita kena kaji semula. Kaji semula dan semak. Ini kita panggil dia proses pengurusan kewangan. Kita kena tetapkan matlamat sebelum kita mula. Kemudian tengok kita punya level, mampu tak mampu. Kemudian bila kita rasa matlamat kita bagus, kedudukan kita mampu untuk buat, kita kena ada plan. Macam mana kita nak buat. Bila dah ada plan, laksanakan plan tersebut. Dah siap laksana, kita kena kaji dan semak semula. Okey. Yang ini adalah kita panggil proses pengurusan kewangan. Okey. Jadi dalam soalan ni dia kata antara berikut yang tidak terlibat dalam proses pengurusan. Mana tidak terlibat? Menetapkan matlamat ada. Jenis perbelanjaan, jenis tak ada. Jenis tak ada. Jenis perbelanjaan type tak ada kat sini. Jadi jawapan kita kat sini B. Kita tak payah tetapkan jenis pembelanjaan. Apa jenis pembelanjaan tak payah. Kita ada matlamat. Kemudian kita punya kedudukan. Kemudian plan kita. Laksanakan plan. Kaji semula. Ini kita panggil dia proses pengurusan kewangan. Bab ni yang antara bab yang baru. Dan bab yang kadang pelajar susah sikit nak ingat. Sebab dia tidak ada pengiraan dalam bab ni. Kena faham. Kena hafal. Macam baca sejarah cerita ni. Okay. Terus pergi nombor 3 pula. Tengok. Nombor 3 dah mudah dah. Dia dah matematik, lebih kurang matematik biasa dah. Ada pengiraan apa semua. Nombor 3. Saya kongsikan nombor 3 dengan nombor 4 terus. Okay. Nombor 3. Antara berikut. Antara berikut yang manakah satu pernyataan. Okey. Pernyataan. Pernyataan. Yang ni selalu soalan ni berlega-lega. Kalau dalam kelas saya dalam mat tu selalu ada benda ni. Pernyataan. Pernyataan adalah mesti pertama ayat penyata. Ayat penyata. Ayat penyata yang boleh kamu tentukan sama ada dia benar atau palsu. Itu kita panggil dia pernyataan. Kalau dia bukan ayat penyata, out terus. Kalau dia ayat penyata tapi tak tentu benar palsu pun tak boleh juga. Contoh, sila berdiri. ini arahan. Out, arahan. Berapakah jumlah bagi 4 dan 6? Ini soalan soal pun out, tak boleh. 5 kosong sama dengan 1. Ini betul. Ini yang kita panggil penyata. Dia beritahu 5 kosong sama dengan 1. Kita cakap betul? Maksud jawapan dia ini adalah pernyataan. Kenapa yang bawah bukan? Okey, tengok. Apabila suatu kita panggil dia ungkapan algebra dia bagi persamaan algebra itu kat sini kan? Jadi kita tak, ini bukan satu pernyataan. Dia bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kenapa? Sebab nilai X ni tidak diketahui. Bila nilai X kita tak tahu, jadi kita tak boleh tentukan sama ada benda ni pernyataan. Ini pernyataan benar atau palsu tak boleh. Kita tak tahu. Ayat penyata ni, dia ayat penyata. Kan? Tapi kita tak tahu dia adalah benar ataupun palsu. Jadi dia adalah bukan pernyataan untuk ungkapan algebra. Okey?
Itu nombor 3. Kita terus pergi tengok nombor 4 pula. Penyertaan. Ni insurans. Tengok insurans. Nombor 4. Nombor 4 kan? Nombor 4. Antara berikut yang manakah bukan sejenis insurans am? Insurans ada 2. Ada insurans hayat dan ada insurans am. Ini jenis-jenis insurans nombor 4. Insurans hayat dan insurans am. Okey, 5 jenis insurans am. Insurans am ada 5 jenis. Ada 5. Ada 5 jenis insurans am. Yang pertama motor. Kenderaan motor. Kan? Kemudian yang kedua adalah insurans kebakaran. Insurans kebakaran. Kemudian yang ketiga, insurans perubatan. Perubatan dia sekali dengan kesihatan. Okey. Kemudian insurans kemalangan diri. Kemalangan diri. Dan kelima yang kamu belajar dalam teks, yang ada dalam teks itu perjalanan. Ini kita panggil dia jenis insurans am. Selain daripada insurans hayat. Kan? Okey. Kat sini perjalanan ada, kebakaran, perubatan kesihatan. Bencana alam bukan am. Dan biasanya insurans untuk bencana alam tak ada pun. Jarang orang bagi. Orang tak berani bagi sebab tak tahu bila berlaku. Kan? Kena sekali berlaku, habis, hancur semua. Jadi bencana alam kita tak bagi. Kan? Okey. Tapi ada juga setengah dia, ada dia ambil juga. Tapi mahal lah bayaran dia. Mahal. Bencana alam. Okey. Itu tentang insurans. Jenis-jenis insurans. Kan? Jadi setiap jenis insurans ni kamu kena tahulah apa benda basic-basic dia. Okey. Nombor 5. Kita pergi nombor 5 pula. Okey, nombor 5 dan nombor 6 sini. Nombor 5 dan nombor 6. Simple ya, tengok. Antara titik berikut, yang manakah terletak dalam rantau ketaksamaan? Sudah. Dia buat macam tu kan. Okey, kita check. Yang itu sebenarnya teknik dia adalah kita substitute je. Kita gantikan saja ke dalam persamaan tu. Kita ganti je kan. Contoh, dia bagi Y lebih besar daripada negatif 3x tolak 5. Kan? Kita gantikan saja, kalau benar maksudnya betul lah. Contoh A, saya gantikan A. A negatif 4, kosong. Jadi biasanya kita akan gantikan. Contoh saya gantikan ni, kosong lebih besar daripada negatif 3 darab negatif 4 tolak 5. Jadi kita akan dapat kosong lebih besar pada 12 tolak 5, 7. Kosong lebih besar pada 7. Palsu. Jadi A bukan. Satu-satu kalau kita buat lah. Contoh ambil B pula. Jadi Y negatif 2 lebih besar daripada negatif 3 kali negatif 1 tolak 5. 3 tolak 5 dapat negatif 2. Jadi negatif 2 lebih besar pada negatif 2. Salah juga. Dia sama. Ini B pun bukan. Macam tu. Cara dia ganti satu-satu lah. Ataupun boleh pakai calculator lah. Tapi ganti satu senang je ni. Kejap je buat. Yang ketiga adalah 06. Yang ni B. B tadi bukan. B pun bukan. C. 0 negatif 6. Saya gantikan. Negatif 6. Negatif 3. 0 negatif 5. Negatif 6 lebih besar daripada negatif 5 pun bukan juga. Negatif 6 lebih kecil sebab kalau nombor negatif kan, lagi besar nombor dia lagi kecil nilai dia. Jawapan kita automatik D lah. Kalau kita ganti pun akan dapat D juga. Okey, ini cara kita cek titik tu. Kita just masukkan saja, gantikan ke dalam persamaan tersebut. Okey, itu nombor 5. Kita pergi terus nombor 6. Kurang nombor 6 kan. Okey, nombor 6. Rajah 2 menunjukkan 7 titik dilukis
pada satah kates. Di bawah satu translasi. Translasi. Okey. Antara titik A, B, C, D, yang manakah ialah imej bagi Q di bawah translasi yang sama? Dia kata P ialah imej bagi titik P. Maksudnya P ni jadi P ni. Jadi kita gerakkan macam tu. Ini kita panggil translasi. Okey, mengufuk dulu baru mencancang. Kalau kita tulis namanya ini -3, 4. -3, 4. Jadi dia suruh buat benda sama untuk Q. Ikut je lah. -3, 4. Ini mudahlah soalan dia. Terus dapat jawapan kita siapa? B. Kan? Okey. Translasi adalah benda yang mudah. Kan? Simbol dia kalau kita tulis macam ni adalah -3, 4. Maksudnya bergerak ke kiri 3, naik atas 4. Okay? Jadi matematik sebenarnya kamu kena study lebih sikit lah. Sebab apa? Kertas 1 ni kamu kena target dapat markah yang lebih sikit lah. Terbalik. Saya ingat kamera terbalik. Saya yang letak terbalik. Okey, kita pergi dekat nombor 7. 7. Okey, tengok nombor 7. Soalan nombor 7 kat sini dia kata itu raja 3 menunjukkan 2 buah segitiga X dan Y dan satu titik P dilukis pada grid yang grid segi empat sama yang sama besar. Antara berikut yang manakah menunjukkan pasangan objek, imej, faktor skala betul di bawah pembesaran di pusat P. Okey, sekarang kita cek dulu. Kalau soalan ni, bila jenis macam ni, kamu kena faham dia songsang. Gambar dia disongsangkan. Bila gambar dia disongsangkan, maksudnya yang ujung ni akan bertemu dengan ujung ni, akan jumpa sini. Ini dia akan cross. Ini jenis pembesaran, kita panggil dia pembesaran negatif. Pembesaran negatif. Kenapa negatif? Dia punya faktor skala akan jadi negatif. Faktor skala dia negatif. Okay. Jadi jawapan kita cek dulu. Ini soalan ni jenis cek jawapan. Jadi yang ini mungkin, yang ini mungkin, yang ini mungkin. Yang ini out. Okay. Kemudian kita cek lah siapa objek imej dia bagi tahu. Katakan A kita. A kita dia kata objek X. Imej Y. Jadi formula kita untuk dapatkan K faktor skala adalah mesti imej bahagi objek. I bahagi dengan O. Imej bahagi objek. Kalau negatif maksudnya jawapan kita akan jadi negatif lah. I kita berapa? Dia kata imej Y. Kalau imej Y maksudnya ni. Ambil satu side. 4. 2. Jadi maksudnya untuk A sepatutnya jawapan kita negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Dia bagi 1/2. Salah. Okey. Boleh kalau nak tanya kamu tanya aje. Fazila tanya boleh type Okey. Kemudian B, tak boleh dah. Out dah. Okey, C pula. C imej kita X. Imej kita X. Jadi imej 2, objek 4. Negatif. Negatif 1/2. Dia bagi negatif 2. Salah. Jawapan kita yang mana? D. Itu. Ini yang kita masukkan sebagai pembesaran negatif. Apabila objek dengan imej disongsangkan dan titik kita panggil pusat pembesaran kita duduk di tengah-tengah antara objek dengan imej. Okey. Soalan nombor nombor 7 kan. Kita pergi pula soalan nombor 8. Nombor 8 pun benda yang baru diperkenalkan pada kamu iaitu untuk format 2021 benda ni ada Sebelum ni tak ada.
Sebelum ni belum jumpa lagi benda ni. Benda ni tak ada kan dalam matematik. Buku yang latest sekali kamu punya syllabus saja ada benda ni. Kita panggil dia tesselasi. Tesselasi kan. Okey, kita tengok. Soalan nombor 8 kat sini. Antara berikut yang manakah bukan tesselasi kan? Okey, tesselasi maksudnya apa? Dia mesti bentuk yang berulang. Tesselasi itu mesti merupakan satu bentuk yang berulang. Jadi kamu akan nampak kalau kamu tengok betul-betul yang ini dia ulang je, ulang nampak. Semuanya bentuk ni adalah berulang. Okey? Yang ini yang ini confuse. Bentuk dia ulang ke tak ulang ni, tengok. Kan nampak? Ini saya tengok saya rasa yang ini jawapan dia, nampak. Bentuk dia tidak berulang. Kan bentuk dia tidak berulang kan? Itu kenapa? Sebab dia segi 4 selari tu. Ada segi 4 selari kat situ kan. Dia ni tak berulang ni. Dia tak repeat. Okey, bentuk dia. Macam ni nampak sasah ni, bulat sama dia repeat. Yang ini pun dia ulang. Dia ulang benda yang sama. Bila kita letak sebelah dia akan jadi berulang. Yang ini yang jadi. Ini masalah. Okey. Kamu tengok atas dia kangkang besar, bawah dia kangkang kecil. Dia tak jadi. Okey, jadi yang ini adalah jawapan kita bukan tesselasi. Tesselasi senang aja. Maksud tesselasi adalah bentuk yang berulang-ulang. Menjadi satu corak tertentu. Kan? Okey. Nombor 9. Nombor 9, tarik terus. Nombor 9 kan. Sebuah syarikat mempunyai peruntukan. Mana saya campak kertas tadi? Hilang. Okey. Sebuah syarikat mempunyai peruntukan 8,000. Peruntukan 8,000 untuk membeli X buah kerusi pejabat dengan setiap kerusi berharga 120. Ketaksamaan manakah yang mewakili situasi itu? Ini senang juga dia bagi kan. Peruntukan. Bila dia kata peruntukan maksudnya kita tak boleh lebih. Tak boleh lebih pada peruntukan. Maksudnya apa? Mesti lebih kecil atau sama dengan 8,000. Tak boleh lebih. Kan? Sama boleh lagi sebab duit dia bagi 8,000 je. Okey? Satu kerusi 120. Berapa kerusi ada? X. Jadi terus kita tulis 120X. Ini mudahlah. Kan? Terus kita dapat jawapan kita C. Ini kalau masuk exam macam ni alhamdulillah kan. Senang. Dan biasanya benda ni dia duduk dalam kertas 2 yang kamu kena buat graf tu. Kan? Graf ketaksamaan kan? Graf ketaksamaan. Okey. Kita pergi nombor 10 pula. Terus okey, soalan nombor 10. Nombor ketaksamaan juga. Nombor 10 masih lagi cerita dia pasal ketaksamaan. Okey. Soalan nombor 10. Buat tepi ni. Okey, tak biasa pula. Tarik ke sini. Macam tu. Okey, ni ngam. Rajah 4 menunjukkan satu rantau berlorek pada satu satah kartes. Okey. Ketaksamaan linear manakah yang diwakili oleh rantau berlorek? Ini pun mudah juga kan. Cuma kita tengok betul biasanya X tolak 2Y sama dengan 6. Okey. Untuk kamu tengok kan, kat sini kita kena check dulu untuk persamaan ni siapa ketua dia. Ketua adalah unknown yang berada di sebelah kiri. Kalau kita tengok kat sini, kita ada X, kita ada Y. Tapi Y kita negatif. Bila Y kita negatif, maksudnya dia tak boleh jadi ketua. Jadi ketua kita jadi apa? Ini X akan jadi ketua kita. Bila X ketua, cerita dia, X sifat dia kiri dan kanan. Itu sifat X. Okay? Kalau belah kanan, lebih besar. Belah kiri, lebih kecil. Itu sifat X. Kalau garis dia terus, ada sama dengan.
Kalau garis putus-putus-putus, tak ada sama dengan. Ini sifat kalau ketua dia X. Okay? Kita tengok gambar rajah kita. Bila kita tengok, maksudnya ini garisan kita. Kita buat ini kanan, ini kiri. Kanan, kiri. Jadi yang ini soalan ni akan jadi apa? Belah kanan. Lorek. Dia lorek sebelah kanan. Oh, autofocus. Okay. Belah kanan. Belah kanan maksudnya apa? X tolak 2Y lebih besar. Garisan bukan putus-putus. Sama dengan 6. Jawapan kita kat sini A. Okay. Itu kaedah dia lah. Untuk kita buat untuk kita buat ketaksamaan. Tapi kalau Y ketua pula, kalau ketua dia Y, contoh dia bagi kat sini, dia tukar. Dia tukar benda ni, contoh ni dia bagi bukan macam ni. Dia kata X tambah 2Y sama dengan 6. Contoh X tambah 2Y sama dengan 6. Gambar rajah dia lebih kurang macam ni lah. Saya garis macam ni. Macam tu. Ini untuk graf ni kan. Kemudian saya lorek kat bawah. Macam tu. Contohlah, ini contoh kan. Jadi macam ni, macam mana? Bila ketua kita dua-dua positif, Y lebih dominan. Sebab Y biasanya tempat dia duduk belah kiri. Sebab kalau ada X positif, Y pun positif. Okay, Y kata, okay, X kau pergi sebelah lah. Dia kata, kau pergi sebelah. Jadi X pun tak apa lah. Okay. Macam tu. Sebab, tapi kalau benda ni, dia ketua, dia tak boleh. Y kata, kau pergi sebelah, kau jahat. Dia kata, tak boleh. Jahat, aku kena jaga kau. Duk. Itu beza dia. Kan bila Y, cerita dia macam mana? Garisan atas bawah pula. Lebih besar di atas, lebih kecil di bawah. Ini untuk Y ketua. Kan? Macam ni jawapan kita apa? Lebih kecil. Kan? Jadi kita boleh tulis je X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 6. Tak pindah pun tak apa. Tak ada masalah. Cuma kena faham cerita dia. Okay? Itu untuk ketaksamaan. Boleh guna dalam kertas 2 juga. Kita pergi dekat soalan nombor 11. Okey, nombor 11 soalan dia lebih kurang poligon. Poligon. Topik dia adalah topik poligon. Okey. Bila poligon, ada beberapa poligon yang wajib pelajar hafal. Kan? Contoh poligon wajib. Saya panggil poligon wajib diketahui. Yang wajib lah. Kan? Yang wajib sebenarnya ada 4 orang. 4 orang yang wajib. Yang pertama apa? Segitiga. Segi 4. Pentagon, heksagon. Ini yang wajib. Maksudnya kamu kena hafal lah. Kan? 180. Jumlah dalam dia 180, 360, 540, 720. Nampak? Dia semua 18, 18, 18, sipil 18 ni. Okey. Untuk segitiga, segi 4, segi 5 dan segi 6. Ini namanya heksagon pula. Pentagon. Yang ini yang heksagon. Okey. Ini yang wajib diketahui. Kalau kamu kira dia wajib dia, dengan sudut dalaman dia pun wajib. Sudut pedalaman dia untuk yang ini adalah 108. Untuk yang ini adalah 120. Okey. Itu kalau dapat. Ini senanglah, ini 90, 60. Okey. Untuk macam ni. Macam mana pula soalan macam ni? Untuk soalan macam ni, kita tengok kat sini, ini segi 8. Segi 8 tak wajib. Tapi kalau tak wajib pun macam mana nak kira? Okey, contoh paling senang sekali, kita nak kira ada satu formula yang memudahkan kamu mengira sudut dalam poligon. Yang pertama, sudut luar. Sudut luar sama dengan 360 bahagi bilangan sisi. Okey, lepas tu sudut dalam sama dengan
180 tolak sudut 2. Kenapa? Sebab bila kita garis macam tu, yang ini dalam, yang ini dalam, biasanya yang ini akan jadi luar. Jadi jumlah dia luar campur dalam 180. Okey, apa kaitan dengan soalan ni? Simple tengok. Contoh, kita nak cari satu sudut dulu. Saya akan garis ni. Tarik keluar. Bila saya tarik keluar, ini namanya sudut 2. Sudut 2 dia untuk 8. 8 maksudnya 360 bahagi dengan 8. Kamu ambil kalkulator, tekan-tekan dia keluar 45. Bila dia keluar 45, maksudnya dalam dia berapa? Dalam dia tulis kat sini ya. Maknanya jangan kacau. Ini adalah 135. Itu kita panggil sudut pedalaman. Untuk apa ni? Oktagon. Okay. Dia ada dua formula. Ada formula satu lagi. Tak apa. Tapi saya suka yang ini. Okay. Kemudian macam mana kita nak cari X? Nak cari X senang je. Kamu hanya sambungkan semua bagi lengkap. Sambung. Sambung. Nampak? Sambung ke semua. Sebab bila kita sambung ni, dalam poligon, nilai sudut dia adalah sama besar sebenarnya. Sama besar. Okay. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yang X ni, berapa bahagian? Itu X. X tu maksudnya ada 3 daripada 6. 3 daripada 6. Jadi maksudnya 3/6 daripada sudut pedalaman dia 135. Nampak? Separuh. Jadi jawapan kita akan jadi mana? 67.5. Itu salah satu cara untuk mengira sudut yang macam ni lah. Bentuk dia macam tu. Jadi kita boleh ambil. Kita gunakan pecahan dia. Kan? Sebab dalam poligon, kamu sambung satu bucu ke bucu-bucu yang lain, setiap sudut tu haruslah sama besar. Jadi sama besar. Okey? Itu cerita dia. Okey, kita tengok seterusnya. Ini untuk poligon sekata je. Kalau tak sekata tak boleh. Sekata saja. Nombor 11 dah. Kita pergi nombor 12. Nombor 12 adalah berkenaan dengan bulatan pula. Nombor 12 berkenaan bulatan. Okey, untuk bulatan macam ni, macam mana nak kira dia? Bulatan dia ada dua benda yang wajib diketahui oleh pelajar lah. Dua benda yang wajib kan untuk bulatan SPM biasanya. Bulatan SPM ada dua benda. Pertama, cerita dia adalah pasal tangent. Pasal tangent kan. Bila pasal tangent ni dia pecah pada dua. Yang pertama, kalau satu bulatan jumpa dengan tangent, tangent jumpa dengan pusat. Tangent jumpa dengan pusat. Automatik sudut dia adalah 90 darjah. Itu yang pertama. Yang kedua, bulatan jumpa dengan tangent juga. Tangent tak jumpa pusat, dia jumpa dengan segitiga. Bila dia jumpa dengan segitiga, maksudnya dia akan menghasilkan sudut dia, kita panggil dia berselang-seli. Maksudnya yang belah kiri akan pergi ke sebelah kanan, yang belah kanan akan pergi ke sebelah kiri. Nilai dia sama. Dia cross. Selang-seli. Ini tangent. Okey. Seterusnya apa cerita? Seterusnya kamu kena ingat nombor 2, sudut dalam bulatan tingkatan 3. Sudut dalam bulatan. Untuk form 3 punya ada yang roket 2 kali ganda macam tu. Dia tanya macam-macam lah. Kalau macam ni 2 kali ganda, sudut di lilitan, sudut di pusat, ini X, ini 2X, macam-macam lah. Kan? Lepas tu apa lagi? Kan? Sudut 2 kali ganda, kemudian kita ada juga sudut sepadan. Sudut sepadan maksudnya butterfly. Sebagai butterfly maksudnya daripada punca yang sama. Pergi ke mana pun, sudut dia mesti nilai dia sama. Macam-macam lah. Itu ada yang kadang-kadang dia tanya tentang sudut semi bulatan, separuh bulatan. Separuh bulatan kalau kita tarik satu segitiga, sudut dia automatik mesti 90 darjah. Ini yang favorite.
Dua bahagian. Tangent dengan sudut dalam bulatan. Okey? Dan kadang-kadang dia campur dengan topik lain. Poligon ke apa. Macam soalan ni. Soalan ni, tengok. Dia bagi sudut sini 42. Jadi kamu tengok P tangent. Bila P tangent, tarik sini aja, automatik 90 darjah dah. 90 darjah. Kemudian, kamu tarik terus, dia jadi segitiga. Nampak? Bila dia jadi segitiga, kita guna formula tangent segitiga. Yang sebelah luar ni, sebelah kiri, dia masuk dalam. Sini akan jadi 42. Nampak? Tu dah dapat separuh dah X tu. Dapat separuh dah X. Kan? Sekarang kita kena cari X separuh lagi. Macam mana cari X separuh lagi? Kita tengok kat sini. Sini tangent juga naik. Jumpa pusat 90 darjah. Jadi kalau sini 90, sini 90, ni poligon. Poligon mesti apa? Segi 4, 360. Jadi 180, bawah atas pun mesti 180. Ini kita panggil dia trapezium. Bawah 180, atas 180. Jadi kat sini berapa? 180 tolak dengan 86 dapat 94. Okey. Apa kaitan dengan yang atas ni? Kena buat apa? Kan? Ni sudut yang ini tadi. 2 kali ganda yang mesti kamu tahu, nampak? Sebab apa? Tengok betul-betul. Punca dia adalah ni. P dengan N. Dua-dua sudut ni P dengan N. Asal dia. Kan? Kalau kita baca dia NOP. Yang ni NUP. Maksudnya mak ayah dia P dengan N. Sudut dia dekat O dan dekat U. Maksudnya 2 kali ganda. Kalau yang ini 94, yang besar, yang kecil mesti bahagi 2. Jadi 94 bahagi 2, kita akan dapat kat sini 47. Jadi berapakah L kita? L kita pula X. Jadi X sama dengan 42 campur dengan 47. Dapatlah jawapan kita 89. Bulatan. Kadang-kadang bulatan antara yang topik mengerikan. Mengerikan sebenarnya untuk dalam SPM kata satu kan. Kita kena jaga. Kalau boleh buat, kamu dah settle satu bahagian lah. Okay. Kita pergi nombor 13 pula. Okey, nombor 13 kat sini. Dia ada bagi 2 bendera kat situ. 2 bendera. Antara penyataan berikut, yang manakah ni boleh buat. Saya kertas kosong. Okey, antara yang berikut, penyataan manakah benar? Dia tanya yang manakah benar. Jadi kita tengok kan. Ini cerita apa? Sudut dongak, sudut tunduk. Sudut dongak, sudut tunduk. Kita panggil kan. Okey. Bila cerita pasal topik dia, sudut dongak dan sudut tunduk. Kan? Cerita dia yang pertama ada 2 jenis soalan. Soalan nombor 1, kenal pasti. Kenal pasti nak cap lah siapa dongak, siapa tunduk. Bila kamu jumpa soalan kenal pasti, apa yang kamu kena ingat? Dia zigzag. Dongak yang tunduk, zigzag. Dia tak kisahlah macam mana pun. Kan? Jadi kalau yang kat bawah ni maksudnya, ini dongak. Dia kena apa? Dia kena tengok depan dulu, up. Macam kan? Sedia, dongak. Macam tu. Ini sudut dongak. Tunduk sama juga. Sedia, tunduk. Jadi kita tengok macam tu. Bawah ni kita panggil sudut dongak. Atasnya kita panggil sudut tunduk. Dan kalau kamu tengok zigzag ni, formula dia kita panggil dia sudut selang-seli. Maka ST sepatutnya mesti sama dengan SD. Sudut dongak dengan sudut tunduk mesti sama. Dan kedua, pengiraan. Kalau berlaku pengiraan, biasanya pengiraan dalam kertas 2. Pengiraan biasanya kita akan pakai tan lah. Tan. Ini kita panggil ada sudut bawah ni, tak kisah sudut bawah dengan atas sama. Cerita dia segitiga dia. Nak cari depan ni biasanya kita depan. Depan kita akan pakai, dua-dua kita akan pakai tan. Tan.
Kat depan biasanya saya panggil nak cari depan yang ni paksi Y. Ini paksi X. Okay, kalau kamu tengok cerita dia asalnya adalah tan theta sama dengan Y per X. Jadi Y sama dengan X tan theta. X sama dengan tukar tempat. Y per tan theta. Jadi saya panggil dia depan bawah. Depan bawah. Ini depan, ini bawah. Depan darab, bawah bahagi. Depan darab, bawah bahagi. Okey, ini untuk pengeraan. Dua benda yang biasa ditanya untuk sudut dongak, sudut tunduk. Jadi soalan jenis ni apa? Kenal pasti. Jom kita kenal pasti. Nak kenal pasti kena ada apa? Kena ada segitiga. Dari mana pergi ke mana. Okey. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Sudut dongak bagi titik Q dari titik R. Ini sambung Q dengan R. Dongak. Jadi mana? Jadikan segitiga. Sudut dia PRQ. Dia bagi PRS. Salah. Okay. Sudut dongak bagi titik S dari titik P. S dari P sambung sini. Dongak S dari P. SPR. RPS. Dia bagi RPS. Yes. Ngam. Tu dapat jawapan. Okay. Kita cek betul ke? Tunduk bagi titik R dari titik Q. Tunduk nak tunduk apa? Tak ada orang kat depan nak buat macam mana sudut dia tak ada nama. Kan? Yang sudut tunduk P dari titik S pun sama, tunduk tak ada nama. Tak boleh. Jawapan kita kat situ adalah B. Kan? Okey. Itu cerita pasal sudut dongak dan sudut tunduk. Ingat ni. Nak kira ni kalau kita jumpa yang kertas 2 nanti. Kita akan jumpa macam ni. InsyaAllah. Kita pergi dekat nombor 14 pula. Ini baru juga kita buat ulang kaji itu tentang trigonometri kan. Trigonometri, kita tengok cerita dia pasal graf trigonometri. Tadi sudut dongak, sudut tunduk juga duduk dalam trigonometri tingkatan 5. Topik dia adalah sebahagian daripada topik trigonometri tingkatan 5. Okey. Yang ni kita tengok soalan graf. Graf fungsi kan. Okey. Yang pertama untuk graf dia graf trigonometri. Graf trigonometri ada 3 jenis. Yang satu Y sama dengan sin X. Graf dia graf sin. Itu graf sin. Okey. Y sama dengan cos X. Kamu ambil X mat jadi dua kali lah kamu belajar benda ni. Mesti boleh buatnya. Ni graf cos. Okey, last sekali Y sama dengan tan X. Jadi graf tanduk. Naik, turun, naik, turun. Ni ada asimptot. Titik. Itu untuk tan. Okey. Bila dia kata kat sini graf sin X maksudnya full dia belakang dia mesti 360 darjah dalam matematik. Dalam mat kita boleh letak 2 pi. Adalah X mat kan, belakang ni mesti 360. Okey, kalau saya kata saya letak nombor 2 kat depan, ini namanya amplitude. Jadi tinggi dia mesti 2 negatif 2. Amplitude maksudnya anjakan daripada tengah ke atas. Ini kita panggil dia amplitude. Dan jarak dia ni yang depan ni. Amplitude. Ejaan dia macam mana? Amplitude. Amplitude. Okey, belakang ni X ni adalah frekuensi. Bahasa Melayu dia frekuensi. Frekuensi maksudnya berapa graf. Berapa graf. Contoh X maksudnya 1 graf. Kalau dia kata 2X, 2 kali kena buat. 2 kali. Contoh kalau soalan ni dia kata sin 2X. 3 sin 2X. Contoh 3 sin 2X. Maksudnya kita kena buat 1, 2. 2 graf. 2 graf, ujung mesti 360. Tapi tinggi dia berapa? 3. Negatif 3. Itu maksudnya 2 graf. Okey.
Satu lagi, dia boleh buat kat graf, tiba-tiba contoh ni graf kos. Tiba-tiba dia kata dia nak graf negatif kos. Dia letak negatif dia kat depan, terbalik semua graf tu. Yang atas mula kat bawah. Ini namanya graf negatif. Dia habis balik. Atas bawah, bawah atas. Itu graf negatif. Kan? Okey. Dan yang ketiga, kadang-kadang kamu boleh jumpa dalam math juga, dalam matematik, iaitu modulus. Graf modulus. Contoh, Y sama dengan modulus tan X. Modulus maksudnya sentiasa positif. Jadi yang negatif ni kena naik atas. Buang. Graf gunung berapi namanya. Kan? Okey, itu contoh-contoh dalam topik graf trigonometri, kan. Okey, soalan ni dia nak apa? Cos 2x. Graf cos 2x. Kita tahu graf cos. Graf cos mesti mula dekat mana, nampak? Atas. Graf cos mesti mula pada atas. Kan? Jadi kita cek. Ni okey. Ni salah dah. Ni salah dah. Ni salah dah. Terus siap. Nampak? Terus dah siap dah. Okey. Sorry. Oh, saya yang salah. Saya yang salah. Minta maaf, saya salah. Pangkal balik. Buat semula. Kenapa saya salah? Saya tak pasal. Dia start dengan 90. Pandai dia buat soalan ni. Saya buat balik. Dia bukan start dengan kosong. Dia start dengan 90. Hampir-hampir kena tipu. Okey. Ini graf cos. Tapi dia nak graf cos 2x. Graf cos 2x maksudnya 2 kali. 2 kali maksudnya 1, 2. Kena buat juga kan. Saya ingat nak congak je. Sebaik tak jawab A. A terus salah. Okey. Kat sini ujung sekali ni mesti apa? 360. Bahagi 2 tengah-tengah. Tengah ni akan jadi 180. 180 bahagi 2 lagi. Kita akan dapat 90. Soalan nak 90 sampai 180. Jawapan kita yang ini. Ni ini jawapan kita mana? Ni B rupanya. Hampir-hampir saya pun kena tipu. Okey. Syabas soalan 14. Berjaya tipu cikgu. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 15. Dia sekaligus ni. Satu geng. 15, 16, 17. Sekaligus. Asas nombor. Asas nombor. Soalan nombor 15. Asas nombor. Tengok. Nombor 15, soalan dia Y asas 7 sama dengan 5, 7 kuasa 4 campur 7 kuasa 2 campur 3. Okey, ini soalan jenis. Sekejap. Saya lupa. Saya pakai mask. Patut sakit telinga. Okey. Duduk sorang-sorang pun pakai mask. Buat macam mana kan? Norma baru. Bila dia kata sebelah kiri asas 7, belah kanan pun kita kena tengok pada asas 7. Contoh kat sini, ini asas 7. Ini asas 7. Yang ini tak ada asas 7. Bila tak ada asas 7, kita letak kat dia 7 kuasa kosong. Lengkapkan. Okay? Kemudian kita dah boleh tukarkan dia terus kepada asas 7. Maksudnya ni 7 kuasa kosong, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3, 7 kuasa 4. Paling besar kuasa 4. 7 kuasa kosong ada 3. 7 kuasa 1 tak ada. 7 kuasa 2 ada berapa ni? Dia tak tulis, maksudnya ada 1. Kan? 7 kuasa 3 pun tak ada. 7 kuasa 4 ada 5. Dah siap. Ini cara kita tukar. Asas nombor. Belah kiri asas, belah kanan asas yang sama. Jadi jawapan kita dapat 50103D. Ingat
Dia tak susah ni. Ada pergi tekan kalkulator, kemudian tukar pada asas 7. Panjang cerita dia. Okey. Kita tengok nombor 16 pula. Bawah tu. Asas nombor juga. Yang ini 4103 asas 6 campur dengan 1525 asas 6. Okey. Bila kita campur asas 6, maksudnya nombor yang kita dapat ni dia mesti kurang pada 6. Kalau lebih, bawa sebelah. Kalau lebih, bawa sebelah. Okay? Dia hanya paling besar mesti dapat adalah dekat 6 je. Okay? Contoh kat sini kan. 3 campur 5, 8. 8 tak boleh tulis 8 kat sini. Dia kena buat apa? 8 tolak 6. Kita kena tolak asas dia. Bila tolak, tinggal apa? 2. Kita tulis 2 kat bawah, buat naik 1 kat atas. Itu cerita dia. Cara dia. Lepas tu macam biasalah. 1 campur 2, 3 tak ada masalah. Okay? 1 campur 5, 6. 6 pun tak boleh. 6 kena tolak juga 6. Dapat apa? Kosong. Jadi 6 kita letak kosong. 1 buat naik atas. Itu kaedah dia. Sama juga. 1 campur 4 campur 6. 6 maksudnya 6 tolak 6. Kosong. 1 bawa naik atas. Turun balik. Siap. Itu kita panggil dia tambah. Tambah asas. Apa-apa asas pun sama. Apa-apa asas pun sama. Okey? Jawapan kita kat sini B. Apa-apa asas pun sama cara buat dia. Okey? Macam tu. Dia lawan dia boleh tanya kamu tolak. Dia boleh tanya kamu tolak. Kan? Contoh kalau saya buat soalan dekat sini, soalan tolak. Nombor sama, cuma saya tukar je. 4103 asas 6 saya tolak. 1525 asas 6. Contoh kita reka sendiri kan. Bila tolak, dia namanya berlaku pinjam asas. Berlaku pinjam asas. Pinjam asas maksudnya macam ni. 3 tolak 5 tak boleh. Bila tak boleh, pinjam sebelah. Sebelah kata aku tak ada. Tak ada, pinjam sebelah. Sebelah kata, okey aku bagi kau. Ni berkorban sungguh dia. Habis dia. Bila dia bagi sebelah, yang dia bagi adalah asas. Iaitu kalau asas 6, dia bagi 6. Bila dia bagi 6, sebelah minta potong lagi dia. Tinggal 5, ujung ni dapat 6. Dia macam kalau sekolah rendah, kamu tolak, dia akan jadi 10, 9, 9, 9, 9, 9. Lepas tu baru boleh tolak. 6 tolak 5, 1. 1 campur 3, 4. Dia cara kita tolak dulu baru tambah. Macam tu. Kalau nak tambah dulu pun tak apa, sama kat kaedah dia. Tapi cepat otak nak ni. Macam tu. Okay. 5 tolak 2, 3. 0 tolak 5 tak boleh pinjam sebelah. Sebelah tinggal 3, dia bagi asas dia 6. Itu namanya pinjam asas. 6 tolak 5, 1. 3 tolak 1, 2. Jawapan kita 2, 1, 3, 4, asas 6. Semua asas buat benda yang sama kalau tolak. Semua asas. Tak kisahlah asas. Tambah pun sama cerita dia. Tolak pun sama macam tadi. Okay, apa-apa asas. Tapi kalau asas tak sama, kacau. Kalau asas tak sama, kamu kena tukarkan kepada asas 10. Itu kalau asas tak sama, dia kebat soalan dia. Okay. Kita pergi nombor 17. 17 dah masuk dalam bahagian algebra. Algebra biasanya kalau pelajar yang ambil admit ni, dia cekap lah buat benda ni. Okay. Contoh tengok. Nombor 17. Situ. Diberi 1 per XY campur dengan 4 per Y sama dengan W. Ungkapkan Y. Bila dia nak ungkapkan Y, untuk rumus algebra ni biasanya kita akan hapuskan dulu pecahan bawah ni. Macam mana kita nak hapuskan datang ni? Kita tengok siapa besar. Jadi XY besar. Kalau XY besar maksudnya kita darab semua dengan XY. Macam mana? Darab je lah dengan XY, darab dengan XY, darab dengan XY. Gitu. Bila kita darab dengan XY, sini akan dapat potong-potong habis tinggal 1. Yang ini yang tinggal potong-potong tinggal 4X. Yang ini yang tinggal WXY. Nampak? Soalan nak apa? Ungkapkan Y. Y seorang ni tinggal sekarang ni. Potong, zap, bahagi bawah.
Siap. Itu cara kita selesaikan rumus algebra. Dapat jawapan kita mana? Tak ada. Oh, tak ada kan? Ada ni C. Dia 1 campur 4X dengan 4X campur 1, benda yang sama. C. Okey. Jadi kita terus pergi pada soalan seterusnya, nombor 18. Teruskan. 18. Nombor 18 topik apa ni? Kuadratik. Topik dia kuadratik. Okay. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik. Negatif X kuasa 2 tolak 5X campur dengan 24. Tentukan nilai P dan nilai Q. Yang ini kita panggil dia faktor. Faktor kamu tekan kalkulator je lah. Punca. Benda-benda yang dekat pintasan ni kita panggil dia punca. Punca buat macam mana? Tekan je kalkulator pakai mode equation tu kan. Equation ini tekan, ini maksudnya tekan kalkulator lah. Tak ada masalah. Kamu buat yang kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nanti X1 sama dengan negatif 8. Kemudian X2 sama dengan 3. Okey, jawapan kita negatif 8, 3 ni. C. Okey, ini tak payah bincang lah. Ni faktor je, tekan kalkulator, kamu tahu kan? Okey, kita pergi nombor 19 terus. Nombor 19, rajah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Rajah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Dia bagi kat sini, ungkapkan perimeter dalam sebutan P dan Q. Ini pun mudah juga untuk matematik. Okey. Perimeter apa? Campur keliling kan. Jadi maksudnya ni dengan ni sama. Jadi kena darab 2 Saya ambil 2 PQ campur 5P campur dengan 2 yang bawah. 3P Q campur 9. Wah, bracket dalam bracket dalam bracket. Okey. Tak ada masalah, kembang aje. Ini akan dapat 2PQ campur 10P. Ini kita masukkan 6. 6 akan masuk. 6 masuk. Jadi 6PQ campur dengan 6Q. 9. Oh, 9. Salah. Kan? Bukan Q, ni 9. Ni bukan Q. 9. 9 maksudnya 6 kali dengan 2 kali 6, 6 kali 9, 54. 54 Okey, 54 apa? 54P. Tinggal pula P ni. 6P kali 9, 54P. Jadi, kita ringkaskan PQ ada 2 campur 6 maksudnya 8PQ. Kan? Okey. Manakala yang ini 10P. Ada silap soalan ni. Rasa soalan ni silap ni. Tengok dah agak dah soalan silap. Soalan salah Lepas tu tak ada jawapan. Tu saya cengok-cengok dia pening juga ni. Kebetulkan saya dah dapat teka lah kat mana dia punya silap dia. Sepatutnya dia ada negatif maksudnya ini. Betulkan dia bukan tambah dia tolak Dia betulkan balik. Aduh rasa pelik ni. Okey. Jadi 2 kali PQ campur 5P campur dengan 2 kali 3 saya tulis 6P terus 6P kali dengan Q tolak 9. Oh, betul. Dia kena tolak. Tambah tak ada jawapan tu. 2PQ campur dengan 10P campur dengan 6PQ tolak dengan 54P. Baru betul. Akan dapat 8PQ. 10 tolak ni negatif 44P. Baru dapat jawapan dia D. Okey, salah type Okey. Nombor 20. Tolak.
Nombor 20, soalan dia bonus untuk pelajar-pelajar macam kamu lah kan, yang hebat-hebat yang ambil matematik ni selalu ni hebat ni, yang pakar semua. Persamaan linear mudah kan, tekan kalkulator boleh, pakai shift calculate tu ataupun buat manual lah macam ni. Sama juga kaedah dia, biasanya saya akan guna kaedah sama macam rumus algebra. Ada 2, darab semua dengan 2, darab 2, darab 2, kita akan dapat X campur 20 campur 6X sama dengan. Okey, kemudian kumpulkan X, 20 sama dengan 6, tolak 1. Tinggal 5X, potong 5, turun bawah. Dapatlah X sama dengan 4. Ini mudah. Nombor 20 antara soalan yang mudah. Okey, itu soalan nombor 20. Saya tak share. Senang apalah. Kita pergi itu. Itu 20 dengan 21. Saya akan pergi terus soalan nombor 21. Sini. Soalan nombor 21. Tengok. (125N) darab dengan 1/25 sama dengan 625N. Dah macam soalan admit kan, indeks, soalan indeks kan, cari nilai N. Nampak? Yang ini adalah semua asas 5. Semua datang pada asas 5. Contoh 125, 5 kuasa 3. Darab dengan 1/5 kuasa 2. Sama dengan 625, 5 kuasa 4. Okey? 2N, sorry. Macam tu. Semua asas dah sama, kita dah boleh pakai hukum indeks. Hukum indeks mengatakan kalau darab ni bahagi dah, kita panggil bahagi, dia jadi tolak. Jadi 5 3N tolak 2. 5 4N. Potong, yang tinggal adalah apa? Persamaan linear. Jadi 3N tolak 2 sama dengan 4N. Jawapan kita adalah 4N tolak 3N, tinggal N sama dengan negatif 2. Okey? Soalan A. Okey? Boleh? Jadi untuk bahagian pertama kertas 1, semua ada 40 soalan, kita dah habis separuh insya-Allah. Kan? Jadi untuk hari ini, sebab hari ini hari Jumaat, saya pun lupa kita kena habis awal sikit sebab persediaan untuk kita pergi ke solat Jumaat sekarang ni kena pergi awal. Tak boleh masuk. Okey. Jadi untuk hari ini sampai sini dulu insya-Allah. Kamu cubalah tengok-tengok nombor seterusnya nanti lepas cuti, bukan lepas cuti. Minggu ketiga saya ada bagi tarikh kamu, kita sambung, kembali kita sambungan kertas 1 yang kedua. Tapi kalau kamu ada soalan tambahan pun boleh WhatsApp saya saja. Kan? Jadi dengan ini saya Cikgu Man mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah pada tarikh seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.